Kerajaan Malaysia telah mengambil pendekatan whole of government approach dalam menangani penularan COVID-19 di mana setiap kementerian mempunyai peranan masing-masing termasuk hubungan kolaborasi dengan negara-negara asing dan agensi-agensi pertubuhan antarabangsa. Bermula pada pengesahan kes pertama wabak COVID-19 di Malaysia pada 25 Januari, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengukuhkan hubungan kerjasama di peringkat antarabangsa secara dua hala, iaitu bilateral, serantau, regional dan pelbagai hala, multilateral dalam sektor perkhidmatan kesihatan bertujuan mengekang dan mengawal penularan wabak COVID-19. KKM juga telah mengambil langkah agresif untuk berkolaborasi dengan badan-badan pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, United Nations International Children Fund, Development Aid ataupun D8 dalam usaha mengekang wabak COVID-19. Antara bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Malaysia di pelbagai peringkat adalah sesi perkongsian maklumat secara berterusan berkenaan status terkini COVID-19 di antara negara Malaysia dan WHO. Menyampaikan maklumat berkenaan warga negara asing yang disahkan dijangkiti COVID disampaikan secara berkesan. KKM bersama semua Focal Point International Health Regulation IHR 205, negara-negara ahli WHO, KKM telah mengukuhkan platform komunikasi secara berterusan bagi memastikan maklumat warga asing yang dijangkiti COVID dan sedang dirawat dimaklumkan kepada negara ahli masing-masing dengan kadar segera. Kerjasama KKM dalam menangani COVID-19 diperkukuhkan lagi dengan komitmen Malaysia menyertai Solidarity Trial di peringkat WHO. Dan kerjasama Malaysia dalam menangani COVID-19 di peringkat antarabangsa diteruskan secara serantau melalui platform ASEAN di mana Malaysia telah jemput untuk terlibat secara aktif dalam pelbagai topik perbincangan, perkongsian kepakaran dan maklumat berkenaan langkah-langkah mengawal penularan COVID-19. Di peringkat bilateral, KKM telah memperkukuhkan platform kerjasama dua hala bersama negara-negara lain semasa wabak COVID-19, antaranya jawatankuasa kerja mengenai COVID-19 di antara Malaysia dan Singapura, dan lawatan pasukan pakar perubatan Republik Rakyat Malaysia Rakyat China ke Malaysia pada 18 April hingga 3 Mei merupakan salah satu contoh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negara lain. Tuan Yang Bertuah, pada 21 April, tiga kementerian iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Luar Negeri telah mengadakan kerjasama untuk mengadakan akses kepada vaksin COVID-19, dan kolaborasi ketiga kementerian dibentuk untuk mencari peluang mewujudkan kerjasama strategik melibatkan badan-badan antarabangsa, agensi dan syarikat tempatan bagi membolehkan Malaysia memperolehi kemudahan untuk pembangunan vaksin dan perubatan mencegah COVID-19. KKM akan terus memberi komitmen dalam memastikan Malaysia dapat manfaat kerjasama antarabangsa melalui pelbagai platform termasuk mesyuarat dua hala antara KKM dengan kedutaan di negara ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Bacuk, silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Menteri di atas jawapan yang diberikan. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan seluruh petugas barisan hadapan kerana berjaya memimpin negara kita menghadapi penularan pandemik global COVID-19 dengan cemerlang. Semoga Allah Ta'ala memberkati perjuangan kita, lalu kita berjaya keluar dengan jaya insya-Allah. Perhatian saya adalah berkait dengan pembangunan kesihatan mental yang turut menjadi isu global dalam sektor perkhidmatan kesihatan pasca penularan gelombang kedua COVID-19. Kita sedar bagaimana tindakan seluruh negara mengekang pergerakan rakyat sepanjang memerangi COVID-19 ini telah menyebabkan tekanan mental dan tekanan hidup yang tinggi yang boleh menjadi bencana kedua yang lebih bahaya. Soalan saya, sejauh manakah isu ini dibangkitkan dan diberi perhatian dalam kerjasama global maupun serantau yang melibatkan penglibatan khusus oleh Malaysia, dan apakah fokus utama
yang diberikan dalam mengenangi isu ini. Terima kasih. Silakan Awak Menteri. Yang berhormat Bacok, kerjasama kerajaan Malaysia dengan negara-negara asing terutama sekali membuat persiapan atau kesiapsiagaan awal menghadapi COVID-19 memang telah pun dilaksanakan seawal pada tahun 2019 melalui Malaysian Strategic for Emerging Disease and Public Health Emergency MySET 2 Work Plan 2017-2021. Antara objektif ialah memastikan bahawa kesiapsiagaan menghadapi kejadian kecemasan kesihatan awam termasuklah perkara yang berkaitan dengan mental health ataupun mental illness, dan kita telah pun maklumkan kepada semua yang terkesan dengan COVID-19 melalui penubuhan CPRC ataupun Crisis Preparedness and Response Center, yang mana telah dapat menghubungkan para petugas di sektor kesihatan awam dan perubatan menangani masalah mental illness ataupun mental health di kalangan rakyat Malaysia. Dan perkara tersebut telah pun mendapat sokongan penuh daripada NGO-NGO dalam negara dalam menangani kes wabak COVID termasuk masalah mental. Terima kasih. Yang berhormat Pematang Tampau, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang berhormat Menteri, soalan saya memandangkan Kementerian dan Kerajaan mengumumkan kaedah diplomasi sains kerana di Malaysia tidak ada lagi keupayaan untuk kita membangunkan vaksin bagi penggunaan manusia. Kita akan berhadapan dengan banyak lagi penyakit zoonotik yang menjangkiti haiwan kepada manusia. Soalan saya memandangkan pada tahun 2009 Malaysia menghadapi kesukaran mendapatkan vaksin bagi pandemik selsema. Kalau kita melihat ada kerjasama antara syarikat tempatan MVP, Pusat Tidrek Universiti Melaya dan juga Institut Penyelidikan Perubatan, apakah status terkini daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri bagi memastikan cukupnya dana dan dokongan untuk Malaysia membangunkan vaksin bagi kegunaan manusia sendiri? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pematang Tampau. Berkenaan dengan diplomasi sains terhadap pembangunan vaksin yang perlu untuk memberi pelalian kepada kes-kes atau wabak yang mudah dijangkiti. Pada buat masa ini cadangan pelaksanaan penyelidikan melibatkan sebenarnya kolaborasi dengan negara-negara lain seperti China, Thailand, Amerika Syarikat dan pihak IMR, Institute Medical Research melalui CRM, Clinical Research Malaysia telah pun berusaha sebenarnya untuk menangani cabaran membangunkan vaksin terutama sekali terhadap COVID-19. Dan sebenarnya Malaysia antara salah satu 39 buah negara yang menyertai WHO Solidarity Trial dalam kajian rawatan COVID-19 termasuk pembangunan vaksin, dan sehingga kini fasa 3 Clinical Research on COVID-19 vaksin dengan syarikat Sinovac Biotech China telah pun dilaksanakan, dan juga fasa 3 Inactivated COVID-19 vaksin China iaitu syarikat Sinopharm sedang kita usahakan. Dan antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah untuk melaksanakan fasa ketiga vaksin, penggunaan vaksin iaitu clinical trial fasa ketiga, dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi perlulah kita laksanakan dahulu seperti memohon kelulusan agensi regulatory pharmaceutical negara dan melepasi jawatankuasa etika penyidikan perubatan MREC, dan ia perlu dilaksanakan di bawah KKM. Terima kasih. Sekarang saya berjemput Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Mat Ramli. Soalan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya soalan nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan Yang Dipertua, izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan soalan oleh Yang Berhormat Kemaman pada 16 Julai 2020 dan juga Yang Berhormat Pokok Sena
pada 13 Ogos 2020 mengenai pelan strategi dan tumpuan bagi membangunkan industri